Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat jamaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kuliah kita pada subuh ni ialah Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tajuk ni khas kita bahaskan insya-Allah sempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, ada contoh yang baik, ada teladan yang baik fi aqwali Rasulillah, sama ada dari sisi tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaan baginda alaihi salatu wassalam. Maka seluruhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah contoh teladan terbaik bagi kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang sangat mulia, yang mempunyai akhlak yang amat sangat agung, sehingga kan kita mesti menjadikan Nabi sebagai contoh dalam pelbagai aspek kehidupan, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Al-Quranul Karim, surah Taha ayat 4, surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana ketinggian akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah mensifati akhlak Nabi itu sebagai khuluqin azim, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi. Oleh kerana itulah baginda alaihi salatu wassalam menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi contoh untuk kita seluruhnya umat manusia. Dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Anas ni salah seorang sahabat Nabi yang lama hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan bahawa beliau menjadi pembantu kepada Nabi alaihi salatu wasallam tak kurang daripada 10 tahun. So secara intensif Anas bin Malik menyaksikan akhlak harian Nabi itu selama 10 tahun sebagai pembantu. Ya. Dan Anas mengatakan tidak ada seorang pun yang paling baik akhlaknya melainkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha
juga pernah menyatakan ketakjubannya akan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling baik akhlaknya selain daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat. Ini semua saksi-saksi daripada kalangan sahabat, persaksian daripada kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana mulianya akhlak baginda alaihi salatu wasallam. Bahkan apabila kita membaca sejarah kemuliaan akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam ni, bukan sekadar diakui oleh orang-orang Islam, bukan sekadar diakui oleh sahabat-sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam pada ketika itu, malah mereka pun yang sebenarnya musuh Nabi pada ketika itu mengakui tentang keagungan akhlak baginda alaihi salatu wassalam. Dalam satu riwayat dinyatakan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, dia pernah pergi ke negeri Syam, dan di sana beliau berjumpa dengan Raja Hirqal ataupun kita sebut dengan Raja Heraklius, ya, seorang raja pemimpin Kristian pada masa itu. Lalu Raja Hirqal ataupun Heraklius ni jemput Abu Sufyan datang. Dia bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memaklumkan bahawa dirinya sebagai nabi. Antara soalan yang ditanyakan oleh Raja Hirqal ataupun Heraklius ni ialah, dia tanya, pernah tak kalian menyaksikan dia ni berdusta sejak daripada dahulu sampai sekarang? Dan jawapan daripada Abu Sufyan mengatakan, kami tak pernah menyaksikan dia sekalipun berdusta. Kemudian Raja Heraklius tanya lagi, pernah tak kalian menyaksikan dia berkhianat sepanjang hidupnya? Abu Sufyan juga menjawab bahawa kami tak pernah menyaksikannya pernah berkhianat. Apa yang dinyatakan oleh Abu Sufyan ni, pada ketika itu dia belum masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia cerita kepada Abdullah bin Abbas, ya, tentang kisah ni. Apa yang dipersaksikan oleh Abu Sufyan pada ketika itu menunjukkan bahawa betapa mulianya akhlak baginda alaihi salatu wassalam, sehinggakan lawan sekalipun mengakui akan ketinggian akhlak baginda alaihi salatu wassalam. Seoleh kerana itulah kehadiran baginda diutus Allah Ta'ala kepada kita, dilahirkan baginda alaihi salatu wassalam ke atas muka bumi ini untuk kita jadikan sebagai uswatun hasanah, untuk kita jadikan sebagai contoh teladan terbaik dalam kehidupan kita. So yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana sebenarnya hakikat akhlak baginda alaihi salatu wassalam tu? Dalam satu riwayat, ada seseorang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tanya an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sepenuhnya akhlak Nabi tu adalah Quran. Maka Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan, wa ma'na hadha, kata beliau, makna daripada ini, annahu sallallahu alaihi wasallam sara imtithal al-Qur'ani amran wa nahyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh tegahan daripada Al-Quranul Karim. Famahma amarahul Quran fa'alahu. Maka kalau Quran perintahkan sesuatu, Nabi akan buat.
wa mahma nahahu anhu tarakahu, dan apabila Al-Quran melarang sesuatu, Nabi akan tinggalkan. Maka Quran bagi Nabi bukan sekadar kitab bacaan, tetapi Al-Quran adalah kitab yang diamalkan dalam kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, maka akhlak baginda alaihi salatu wassalam itu secara keseluruhan semua yang terkandung dalam Al-Quran, semua ajaran Al-Quran, itulah praktik kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Taala menyatakan bahawa kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang, cinta daripada Allah Taala, kita mestilah mengikuti Nabi dalam semua aspek kehidupan kita, dalam ibadat ataupun dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga kita, dalam bekerja dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullah, nescaya Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kita dituntut untuk mengikuti keseluruhan contoh terbaik yang telah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, supaya kita mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sempena ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang bertajuk Rasulullah sebagai uswatun hasanah, saya nak berkongsi beberapa contoh akhlak yang luar biasa daripada Nabi alaihi salatu wassalam yang sepatutnya kita contohi. Akhlak ni secara amnya dapat dibahagikan kepada dua. Yang pertama, akhlak ma'allah, akhlak kita dengan Allah. Yang kedua, akhlak kita ma'al khalq, terhadap makhluk. Jadi ada akhlak kita kepada Allah dan ada akhlak kita kepada makhluk. Dan inilah yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Mari kita lihat bagaimana akhlak baginda alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat rajin melakukan ibadat kepada Allah. Dalam satu riwayat dinyatakan, ju'ilatis salatu qurratu aini. Nabi mengatakan sembahyang itu dijadikan sebagai qurratu a'yun bagi Nabi, sebagai penenang, penyejuk jiwa, penyejuk hati kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak menghairankan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam sangat sukakan dengan solat, sangat cintakan dengan solat, sangat menikmati solat-solat yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertama, uswatun hasanah, contoh teladan pertama yang kita kena contohi Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sembahyang, dan bagaimana kita mesti menikmati sembahyang itu, merasakan keindahannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadat kepada Allah Taala, akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukan lagi sekadar nak mengejar pahala, bukan lagi sekadar nak menghindar daripada neraka,
tetapi Nabi alaihi salatu wassalam beribadat kepada Allah Ta'ala kerana pengakuan Nabi bahawa dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala dan baginda hendak bersyukur kepada Allah. Maka apabila kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu menyebut Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hambanya. Allah Ta'ala sebut Nabi sebagai abdun, sebagai hamba. Seperti misalnya dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi. Siapa maksud abdihi dekat situ? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kahfi juga Allah Ta'ala menyatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, maksudnya Al-Quran. Siapa maksud hamba pada ayat tersebut? Maksudnya adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah Ta'ala sentiasa sebut Nabi sebagai abdihi? Kerana Nabi orang yang paling mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan ini akhlak Nabi yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaih, ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cerita, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi melaksanakan sembahyang malam tu sampaikan kaki Nabi bengkak. Sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak. Faqalat Aisyah. Aisyah sampai tanya Nabi, "Lima tasna' hada ya Rasulullah?" Kenapa engkau buat macam ni wahai Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala telah pun mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kau tak ada dosa. Apa jawapan baginda alaihi salatu wassalam? Afala akunu abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Ni akhlak yang luar biasa Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi beribadat tu bukan sekadar nak menunaikan kewajipan, bukan sekadar nak mendapatkan syurga, bukan sekadar nak menghindar daripada neraka, tetapi Nabi melaksanakan ibadat kepada Allah sebagai bukti bahawa Nabi sebagai hambanya dan sebagai tanda kesyukuran Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uswatun hasanah pertama, contoh teladan pertama yang kita kena ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kadang-kadang, mohon maaf saja tuan-tuan sekalian, kita masih lagi lebih takut dengan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni masih lagi lebih malu dengan manusia berbanding malu dengan Allah Ta'ala. Kita ni kadang-kadang masih lagi lebih mengharapkan muka pujian sanjungan daripada manusia berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahawa kita belum ada akhlak dengan Allah Ta'ala. Baginda alaihi salatu wassalam adalah seorang Rasul yang amat takut dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan disebut dalam satu riwayat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana melaksanakan sembahyang, baginda menangis sampaikan terisak-isak. Ya, diriwayatkan daripada Abdullah,
Dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi sedang sembahyang, dia kata. Wali jawfihi azirun ka aziril marjal minal buka. Dan pada ketika itu Nabi sedang menangis terisak-isak. Tangisan Nabi itu seperti air yang mendidih yang dipanaskan di satu tungku. Begitulah Nabi SAW takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi kita alaihi salatu wassalam menunjukkan akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh pertama yang kita kena contohi daripada baginda alaihi salatu wassalam. Tingkatkan ibadat kita kepada Allah. Bukan sahaja yang wajib, tetapi juga yang sunat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang membawa syariat, yang membawa sunnah. Tetapi Nabi amat bersungguh-sungguh melakukan amal-amal ibadat. Bukan sahaja yang wajib, bahkan yang sunnah. Dan ini semua bahagian daripada akhlak kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah berfirman dalam hadithul Qudsi, ya, dan tidaklah seorang hamba sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hatta uhibbahu, sehinggakan aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika mana aku dah cinta dengan dia, maka pendengarannya yang mendengar dengannya, ya, maka akulah pendengarannya yang mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, mata yang melihat dengannya, dan seterusnya. Artinya apa? Allah Ta'ala begitu dekat dengan dia. Allah Ta'ala betul-betul menjaga dia. Allah Ta'ala betul-betul mengawasi dia. Kenapa? Kerana dia melakukan amal-amal sunnah. Maka ini contoh pertama yang kita kena contohi daripada baginda alaihi salatu wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana akhlak baginda alaihi salatu wasallam dengan Allah, dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat, sama ada sembahyang, ya, puasa dan amal-amal yang lain. Nabi dalam bab puasa saja dinyatakan dalam satu riwayat, Nabi terlihat atau nampak puasa sehinggakan para sahabat menyangka Nabi tak pernah berbuka. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa bersungguh-sungguh Nabi SAW melaksanakan ibadat puasa, ya. Puasa sunnah, ya. Puasa sunnah selain daripada puasa wajib. Puasa wajib Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Masya Allah. So ini contoh pertama yang kita kena ambil daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang seorang yang sangat berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya mari kita lihat bagaimana akhlak baginda alaihi salatu wassalam dengan manusia, ya. Kita lihat bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dengan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun seorang nabi bergelar Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang insan yang amat sangat tawadu', sangat humble, ya, sangat humble. Walaupun tinggi sangat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, tapi Nabi kita alaihi salatu wasallam seorang yang sangat tawaduk, rendah hati. Tak ada sombong dalam diri Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kenapa? Kerana inilah ajaran Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat tu, kata Allah,
kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dia tak kejar ketinggian di atas muka bumi ni. Dia tidak meninggi, dia tidak angkuh, dia tak sombong di atas muka bumi ni, tetapi dia merendah, tawaduk. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka apabila kita melihat kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam daripada sirah yang disebutkan, Nabi lebih banyak bersama orang-orang yang susah. Nabi lebih banyak berkawan dengan orang-orang yang dipandang sebagai kelas bawah. Maka dalam suatu riwayat dinyatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dinyatakan Nabi tu akala kama ya'kulul abdu wa ajlasa kama yajlisul abdu. Nabi, salah satu contoh daripada ketawaduan Nabi, ya, Nabi tu duduk sebagaimana duduknya seorang hamba sahaya, dan Nabi makan sebagaimana makan hamba sahaya. Ni yang kita kena contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita ni mengaku sebagai umat Nabi dan mengatakan bahawa Nabi sebagai uswatun hasanah kepada kita, jom kita jadikan diri kita ni sebagai orang-orang yang tawaduk, sebagai orang-orang yang rendah hati. Cuba tengok Nabi alaihi salatu wassalam. Apa jawatan Nabi? Nabi pada ketika itu boleh kita katakan sebagai pemimpin negara, walaupun nama negara belum ada. Cuma asas-asas kepimpinan tu ada pada tangan Nabi SAW. Kuasa dalam menentukan kehidupan dekat kota Madinah ada di tangan Nabi. Nabi SAW sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah, kedudukan yang amat sangat tinggi. Tetapi Nabi kita menunjukkan akhlak yang sangat mulia, ketawaduan yang sangat mulia. Nabi duduk seperti mana duduknya hamba sahaya, dan Nabi makan sebagaimana makan hamba sahaya. Nabi berbeza dengan mereka raja-raja, penguasa-penguasa yang ada pada ketika itu, yang mana pakaiannya disediakan, makanan yang sedap disediakan, tempat duduk-duduk yang mewah yang disediakan. Nabi SAW tidak macam tu. Maka kita ambillah ni sebagai contoh. Walaupun ada kelebihan Allah bagi kepada kita, tapi janganlah jadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk mengangkuhkan diri, untuk meninggikan diri. Kita ni dicipta daripada tanah, dan kita hidup di atas tanah ni. Ya, jadilah seperti tanah yang sentiasa merendah, dipijak, diinjak dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dinyatakan lagi, Nabi sebut, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'iyat ilaihi la ajibtu." Seandainya aku diberi hadiah, Nabi kata, qura', tulang kaki, ya, bahagian daripada tulang kaki kambing yang tak ada daging dah dekat situ, tulang-tulang saja. Nabi mengatakan, seandainya aku diberi hadiah itu, aku akan terima, Nabi kata. Dan seandainya aku dijemput untuk menghadiri majlis makan makanan macam tu, aku akan datang, kata Nabi. Makanan yang sangat-sangat rendah, bukan makanan sedap. Ya, ini contoh bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi seorang insan yang mulia, yang amat sangat tawaduk. Kenapa? Kerana Nabi SAW tak suka dengan kesombongan. Nabi tak suka dengan keangkuhan. Nabi tak suka dengan orang yang merasa besar diri. Maka Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr
tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun seberat zarrah, dia tak akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran pun Allah mengatakan, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang beriman. Setinggi apapun engkau terbang, setinggi apapun jawatan yang ada pada dirimu, setinggi apapun kuasa yang ada padamu, setinggi apapun ilmu yang ada pada dirimu, tetapi rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah dirimu, tawadhu'lah, terutama di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akhlak yang dicontohkan oleh baginda alaihi salatu wassalam kepada kita, yang sepatutnya kita ikuti sebagai umatnya. Di mana hari ini kita tengok orang berlumba-lumba menyombongkan diri, menyombongkan jawatan, menyombongkan kuasa, menyombongkan harta, menyombongkan anak dan lain sebagainya. Mereka mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sikap mereka amatlah jauh berbeza dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya mari kita lihat lagi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, ya. Pertama tadi akhlak dengan Allah, yang kedua akhlak dengan manusia. Ya, akhlak dengan Allah Ta'ala tadi, ibadat Nabi luar biasa. Akhlak dengan manusia, yang pertama, Nabi seorang yang amat sangat tawaduk, ya. Yang kedua ni saya nak bagi contoh akhlak Nabi dengan sesama manusia. Nabi ni seorang yang sangat pemaaf, sangat pemaaf. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. 13 tahun Nabi alaihi salatu wasallam duduk dekat kota Mekah sebagai Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Dan selama itu pula lah Nabi disakiti, Nabi dikecam, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam hendak dibunuh. Dan qadarullah, pada tahun 8 Hijrah berlakulah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, yang mana pada ketika itu Nabi datang membawa ribuan tentera untuk menaklukkan kota Mekah yang diduduki oleh orang-orang musyrikin. Dan pada ketika itu Nabi dapat menguasai mereka. Orang-orang musyrik pada ketika itu sudah berada dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka berkata, kita ni akan dibantai, kita ni akan dibunuh, kita ni akan dibinasakan. Sebab mereka sedar dahulu mereka sentiasa menyakiti Nabi dan para sahabatnya. Tetapi apa Nabi ucapkan kepada mereka? Nabi mengatakan, la aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kamu melainkan apa yang diucapkan oleh Al-Akhi Ibnul Karim, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi SAW menyatakan kepada mereka, aku tidak akan mengatakan kepada kamu melainkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa dikatakan Nabi Yusuf? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, tidak ada makian pada kamu, untuk kamu pada hari ini. Jadi Nabi SAW memaafkan mereka, sehingga kan tidak ada satu kata-kata yang kasar dan kesat pun yang keluar daripada lisan Nabi yang mulia pada ketika itu untuk mereka. Bahkan Nabi mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kamu dan kamu semua dibebaskan pada hari ini. Masya Allah, bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, seorang insan yang sangat pemaaf. Maka kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mestilah menjadikan ini sebagai uswatun hasanah, mestilah menjadikan ini sebagai contoh teladan yang baik bagi kita. Ni kadang-kadang masalah-masalah sikit bergaduh, dah tak ada maaf, tak tegur siapa, tak mahu memaafkan, dendam lama. Apa guna untuk kita? Apa keuntungan bagi kita? Tak ada keuntungan. Ya,
Nabi mengatakan dalam hadis, mazadallahu abdan bi'affin illa izzan. Allah Ta'ala tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan memaafkan melainkan kemuliaan. Tuan-tuan sekalian, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau kita mahu maafkan orang, kita bukan hina, kita bukan lemah, tetapi Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan kepada kita. Allah akan bahagiakan jiwa dan raga kita di dunia dan di akhirat. Maka jadilah insan yang pemaaf, kerana itu juga merupakan ciri ahli syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, ya, salah satu ciri daripada ahli syurga itu kata Allah, wal afina 'anil nas, orang yang sentiasa memaafkan orang lain. Apapun orang buat, maafkan mereka. Boleh tak membalas? Boleh, tapi kata Allah, balas sebagaimana keburukan yang mereka buat kepada engkau. Dan nak memastikan balasan yang sama tu agak sukar kita. Maka oleh kerana itulah, ya, maka oleh kerana itulah memaafkan adalah jalan yang paling utama. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana kelembutan hati Nabi, pemaaf Nabi, tak cepat marah. Satu ketika datang seorang A'rabiyun, Arab Badui, orang-orang Arab pendalaman. Faqama yabulu fil masjid. Dia datang, kemudian dia kencing dekat Masjid Nabawi. Faqala ashabun Nabi SAW, mah. Mereka melarang. Mah tu maksudnya kira macam jangan buat macam tu. Dia marah, dia halau. Sebab kencing dekat masjid. Orang kita sekarang pun kalau tengok orang kencing dekat masjid mesti marah. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan kepada mereka, biarkan je dia. Ni bagaimana Nabi SAW sangat lembut. Biarkan je dia. Da'uhu, biarkan dia. Fatarakahu hatta bal. Maka para sahabat pun biarkan sampai dia selesai kencing. Sebab orang tengah kencing disuruh berhenti, mesti tak suka, kan? Mesti menyakitkan. Sebab dia dah kencing, Nabi mengatakan biarkan je dia dulu selesai. Ya. Maka para sahabat pun fatarakuhu hatta bal. Mereka pun biarkan sampaikan dia selesai kencing tu. Lepas tu Nabi SAW panggil dia. Thumma inna Rasulullah SAW da'ahu. Nabi panggil dia. Faqala lahu. Lalu Nabi kata kepada dia dengan baik dan lembut, inna hadal masajid, sesungguhnya masjid-masjid, la taslihu li syai'in min hadal baul, tak boleh kencing dekat sini. Nabi kata. Nabi bagi tahu dengan lembut. Innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Quran. Masjid ni hanya untuk berzikir kepada Allah, sembahyang dan untuk membaca Quran. Nabi ajar, Nabi bagi tahu kepada dia dengan lembut. Lalu Nabi SAW perintahkan seseorang untuk menyiram air kencing seorang Arab Badui tadi. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana luasnya maaf Nabi SAW. Maka ini satu pengajaran bagi kita, ya. Satu pengajaran bagi kita supaya kita mencontohi Nabi SAW. Jadilah kita insan yang pemaaf kepada orang. Kenapa? Kerana dalam hidup ni kita tidak akan pernah luput daripada perbuatan buruk daripada orang. Ada kalanya orang tu sengaja, ada kalanya dia tak sengaja. Sebagaimana kita pasti ada melakukan kesalahan kepada orang, sama ada dengan sengaja atau tidak, maka macam tu juga orang dengan kita, pasti mereka akan ada melakukan kesalahan kepada kita, sengaja ataupun tidak, sama ada dengan perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. So berilah kemaafan. Contohlah baginda alaihi salatu wassalam yang mampu memaafkan orang-orang yang menyakitinya, yang mampu memaafkan orang-orang yang mengkhianatinya. Inilah akhlak uswatun hasanah daripada Nabi alaihi salatu wassalam, ya.
Seterusnya, akhlak uswatun hasanah yang kita kena contohi daripada Nabi. Dan ni yang terakhir, ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam seorang insan mulia yang amat menyayangi. Nabi sangat pengasih. Nabi sangat penyayang. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka kedatangan Nabi itu sebagai rahmat. Maka sepatutnya kita sebagai umat Nabi, kehadiran kita kepada satu komuniti, kehadiran kita ke suatu tempat, sepatutnya juga membawa rahmat. Jangan sampai kerana kita datang, orang merasa terazab, orang merasa terseksa, terganggu. Sepatutnya kita hadir membawa kasih sayang, membawa cinta, membawa rahmat untuk seluruhnya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Aku ni tidaklah diutus menjadi seorang tukang laknat. Maka Nabi tak suka laknat sana, laknat sini, kecam sana, kecam sini. Nabi tak suka macam tu. Nabi mengatakan, inni lam ub'ath la'anan. Aku ni tidak diutus untuk menjadi seorang tukang laknat, tukang kecam. Ya, Nabi tak suka macam tu. Wa inna ma bu'ithu rahmah. Tetapi aku diutus, kata Nabi, sebagai rahmat, pembawa kasih sayang, pembawa cinta. Ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Rabb yang Maha Pengasih. Maka kasihilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini. Nescaya yang di langit akan mengasihi kamu. Rahmah, kasih sayang yang dicontohkan Nabi SAW kepada kita, sungguh bukan kepada manusia sahaja, bukan kepada orang beriman sahaja, bahkan kepada mereka yang bukan beriman, bukan kepada manusia sahaja, bahkan kepada haiwan, kepada tumbuhan. Nabi menampakkan rahmatnya. Maka sepatutnya kehadiran kita menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jangan membawa kekacauan, jangan membawa pergaduhan, jangan sampai kehadiran kita membawa kepada perpecahan. Datanglah membawa rahmat, sebagaimana baginda alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya sentiasa berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada haiwan sekalipun. Maka Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Ta'ala wajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada siapa sahaja. Sampaikan Nabi mengatakan, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibh. Bahkan kalau kamu hendak menyembelih haiwan sekalipun, kamu kena buat ihsan dengan dia. Bayangkan, kepada haiwan sahaja kena buat ihsan. Maka Thabit dikatakan dalam hadis, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi mengatakan tentang seorang wanita. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia punya seekor kucing, dia kurung di dalam satu sangkar besar, tetapi dia tak bagi makan dan minum sampai kucing ini mati. Lalu Nabi mengatakan, hiya finnar, dia masuk ke dalam api neraka. Bayangkan tuan-tuan sekalian, berbuat jahat, berbuat buruk kepada haiwan saja dapat menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Pada masa yang sama, kita sedia maklum hadis Nabi SAW yang masyhur tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum berkasih sayang kepada seekor anjing, dan Nabi mengatakan Allah ampunkan dosanya dan ia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka ini akhlak yang kita kena contohi daripada Nabi. Ini satu uswatun hasanah yang sangat mulia yang kita kena contohi kepada Nabi SAW. Jadilah insan yang sentiasa menebar cinta dan kasih sayang dalam keluarga, dalam masyarakat kita, ya, dengan kawan kita, dengan adik-beradik kita, dengan semua orang, bahkan dengan semua makhluk Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Sebarkan cinta dan kasih sayang, jauhkan segala kebencian. Kita hidup dekat dunia ni tak lama. Kalau kita hidup dengan kebencian, sungguh kita terseksa. Maka buang segala dendam, buang segala kebencian, buang segala kemarahan. Hadirkan cinta kepada siapapun, dan itulah uswatun hasanah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Sangat banyak contoh-contoh mulia daripada baginda alaihi salatu wassalam, tak mungkin boleh kita kongsikan dalam kuliah yang ringkas dan singkat ini. Mungkin ini saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, kita dapat lagi lebih bersungguh-sungguh mencontohi Nabi alaihi salatu wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan last sekali, satu pesanan saya khas untuk saya dan kita semua. Sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, mari kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak lagi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni satu amalan yang sangat-sangat tinggi kedudukannya. Kenapa tinggi sangat kedudukannya? Cuba kita tengok dalam Quran. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, kata Allah. Satu-satunya ibadat yang sebelum Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melakukan ibadat tersebut, Allah dan para malaikat telah lakukan hanya selawat saja. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Lepas tu baru Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima. Maka sempena Maulidur Rasul ni, mari kita tingkatkan lagi selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat kita ma'rudatun alayya, itu akan dibawa kepada Nabi, akan dibawa kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Suatu hari nanti di padang mahsyar, Nabi akan mengenali umatnya yang banyak berselawat kepadanya semasa hidup dekat dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sekadar tu sahaja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.